Ish. Sini 100. Oh, ni dia. Oh, payah ni hari ni. Payah ni. Ambil Pak Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran dapat kita sambung pada malam ni yang mana tertangguh minggu lepas. Minggu lepas tangguh muka surat serapan Rumi 84 Jawi kan. Jawi 84 5 daripada atas. 1 2 3 4 5. 84 5 daripada atas. Rumi 108 bab apa ni ya? Oh, bab rukun, bab takbiratul ihram kan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Maka lafaz takbir iaitu Allahu Akbar. Detail sikit lah dalam kitab kita ni, kitab kifayah ni. Takbiratul ihram bukan main lama. Tak habis. Banyak berapa syarat yang sebelum ni. 16 syarat. Allahu Akbar, nak settle dah 16 syarat. Ingatkan habis dah, tak habis lagi. Ada lagi. Muqaranah belum lagi. Oh ni agak susah sikit sebenarnya. Maka lafaz takbir iaitu Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Dan maknanya Tuhan itu yang maha besar. Dan yang dikehendaki dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu besarnya pada pihak umat. Maha suci daripada kekurangan. Itu maksud besar. Bukan besar fizikal ke kan? Bukan besar tu kan? Bukan besar. Tapi besar tu pada pihak umat. Macam mana maksud dia? Maksudnya kita yang membesarkan Allah. Tu. Maksud Allah Maha Besar. Kenapa Allah Maha Besar? Sebab kita membesarkan Allah. Jadi bila sebut membesarkan, barulah tak ada timbul apa-apa kan. Allah Maha Besar. Boleh kata besar tu macam-macam jenis besar kan. Apa maksud Allah Maha Besar?
Boleh juga besar maksudnya besar pangkat. Boleh. Pangkat besar. Boleh juga maksud besar tu macam dalam kitab kita. Besar pada pihak umat Islam kita lah. Maksud kita membesarkan Allah. Apa maksud membesarkan? Maha suci daripada kekurangan. Itulah besar. Orang yang tak ada kurang tu besar. Orang yang tak ada kurang dari segi harta, tidak kurang harta, maknanya banyak harta lah, tidak kurang harta, kan dia jadi orang besar, hartawan besar. Orang yang tidak kurang pangkat, bila kita tidak kurang, maknanya banyak pangkat lah, kan dia jadi orang yang berpangkat, orang pangkat besar kita panggil. Jadi maksud Allah Maha Besar adalah pihak umat kita, umat Islam, wajib membesarkan Allah, dengan maksud menyucikan Allah daripada sifat kekurangan, apa-apa saja kekurangan. Apa saja kekurangan. Apa maksud kurang ni? Kurang ni apa sahaja yang janji kurang. Apabila kita apa-apa memerlukan satu lagi, maka kurang dah. Itu maksud kurang. Memerlukan satu lagi, kurang dah. Sebab kalaulah dia tidak ada kekurangan, dia tak perlukan yang lain. Jadi bila dia memerlukan yang lain, maka dia kurang. Istilah yang dipanggil istighna, kan? Istighna. Iftiqar lain pula. Semua yang lain perlu kepada dia. Yang istighna terkaya. Maksudnya kaya. Bila sebut kaya, tak ada kurang. Kaya tu bukan kaya harta je, semua kaya, tak kurang. Saya suka baru ni semalam bincang berkaitan dengan kurang. Kerana ada orang yang mengatakan Allah di atas arash, kan? Kita nak bahas kurang tu. Tak boleh kata walaupun duduk yang layak ke apa, yang layak. Kerana apabila dia kata duduk atas ataupun atas arash, nak ada atas, dia mesti ada dua pihak. Baru nama atas. Kalau dia saja tak ada nama atas. Kalau nak kata kurus, mesti kena ada dua. Baru boleh kata yang mana kurus, yang mana gemuk. Kalau nak kata atas, mesti kena ada satu lagi, kan? Nak kata bawah, mesti ada satu lagi. Kalau tak ada satu lagi, tak boleh nak kata atas bawah. Betul tak? Jadi, jikalah kita tak apalah, katalah Allah kat atas. Katalah. Maknanya Allah memerlukan apa? Atas aras. Memerlukan aras untuk duduk atas dia. Maknanya Allah memerlukan aras untuk dia duduk atas. Maka kalau katalah atas tu sifat kesempurnaan, atas bukan sifat kesempurnaan, katakanlah sifat kesempurnaan, rosak juga sifat sempurna. Sebab bila kata Allah duduk kat atas, ada kat atas, maka nak tak nak terpaksa ada yang lain untuk yang di bawah, iaitu makhluk dia. Kalau aras, Allah duduk atas aras. Jadi maknanya Allah memerlukan aras untuk duduk di atas. Maka lemah, memerlukan. Lemah. Apa dia? Bolehlah kita bergantung, boleh. Yalah, bergantung kepada yang lain untuk dia jadi dinama duduk atas. Walaupun kita kata dia bukan bergantung sangat, tapi dikira lemah juga, kurang juga, sebab terpaksa memerlukan yang lain untuk kata dia duduk atas. Biasa orang tak bahas tu. Orang bahas awal-awal lagi, tolak Allah tidak bertempat awal-awal lagi. Kita cubalah nak memahami mereka yang kata atas ni. Cuba nak memahami, maka kita dapat faham benda ni. Kalau katalah nak terima sekalipun, tak boleh terima juga. Kerana rosak dari segi kebesaran Allah, rosak daripada sifat istighna tu rosak. Sebab Allah memerlukan sesuatu yang lain untuk dia di kat atas. Kalau dia memerlukan arash, barulah dia boleh duduk kat atas. Tak ada arash, tak ada atas, tak ada bawah. Macam mana nak duduk atas? Kena ada arash. Jadi kena perlu arash? Perlu. Semalam kita risalah tauhid, teringat. Tu maha suci daripada kekurangan. Jadi maknanya kalau memerlukan yang lain untuk dia berada di atas, kurang lah tu. Kurang. Okey. Allahu Akbar. Lafaznya Allahu Akbar. Dah sebut dah sebelum ni, Allah, ra tu las. Ra tu akhir. Alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Allahu Akbar. Apa? Dari segi panjang sunat takbiratul ihram tu tanpa mat, tanpa panjang, kan? Allahu Akbar.
Allah, ni takbiratul ihram ni, cerita takbiratul ihram. Allahu Akbar, sunatnya tak panjangkan. Allah tu, sunatnya tak panjangkan. Panjang tapi panjang dua tu. Tak panjangkan lebih daripada dua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua je. Tu sunat. Dua harakat. Tapi harus memanjangkan sehingga 7 alif. 14 harakat. Panjang tu. 14 harakat tu. Panjang. Okey. Kalau tak dimatkan, makruh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung tak ada. Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar tu dua kan. Allahu Akbar. Makruh. Tapi sah. Sah. Tapi hukum makruh. Dia berbeza dengan takbir intiqalat. Allahu Akbar juga. Lafaz takbir. Takbir intiqalat. Allahu Akbar juga. Tapi dia sunat dipanjang atau dipendek bergantung kepada nak pergi rukun tu. Daripada berdiri, i'tidal nak sujud kan panjang, maka Allah panjang. Sunat gitu. Kalau sujud kepada duduk di antara dua sujud kan pendek je. Jadi Allahu Akbar. Pendek je tak ada. Allahu Akbar. Apa benda nak duduk je pun. Maka panjang dan pendek Allahu Akbar, takbir intiqalat bergantung kepada jauh dekat. Tapi kalau takbiratul ihram sunat pendek. Pendek tu maksud dua je. Allahu Akbar. Tak kira. Jadi takbiratul ihram dua je. Tapi takbir intiqalat sunat bergantung kepada panjang mana. Nak pergi tu panjang mana. Sujud nak naik kan panjang tu. Jadi Allah kan panjang. Sebab tu ada 3 pendapat kat situ. Sebab kalau Allah angkat kepala sampai ke atas tak habis nafas. Mestinya. Try lah. Biasa kalau makmum dia tak peduli. Imam je. Makmum tak ada. Makmum ada Allah Akbar masa nak sujud nak naik. Ada tak? Tak ada. Ada. Biasa buat tak? Buat. Sampai nafas. Sampai tak? Sampai separuh je. Kalau daripada sujud lah. Allah. Habis lah. Akbar habis. Habis tu sebab tu ada 3. Pendapat yang paling sesuai lah. 3 semua boleh guna. Masa duduk tu. Duduk kejap kan. Duduk tu jangan Allah lagi. Duduk. Nak bangun ni. Duduk 1 saat tu. Allahu Akbar. Baru sampai habis. Kalau tidak separuh jalan je. Separuh jalan. Imam biasa dia buat dia angkat kepala dulu. Makmum mana nampak. Dia angkat dah sini Allahu Akbar. Tu yang rasa dia tu. Kalau tidak tak sampai. Okey. Apa lagi? Lafaznya matikan ra. Okey, yang lain semua kita dah bincang kan. Allahu Akbar sah. Kan? Sebelum ni dah bincang kan? Allahu Akbar sah. Allahu Akbaru sah. Tapi tak ada takbir, diriwayatkan tak ada takbir yang tak mati ra. Mesti semua mati. Allahu Akbar mati. Tak kira lah duduk kat mana pun takbir tu. Mesti mati ra. Walaupun duduk dekat doa iftitah. Duduk kat doa iftitah pun mati ra. Sebab tu Allahu Akbaru kabira dengan Allahu Akbar kabira tu kan. Allahu Akbar kabira. Kalau takbiratul ihram dia tak ada bunyi, tak sah. Tak sah. Jadi kalau nak jadikan dia imam macam kat RNR ke apa, kalau dia takbir tu tak bunyi, tak boleh jadikan imam. Tak sah. Tak sah. Itulah nak cakap macam ni kan. Itulah. Kalau Persendirian. Kita sendiri tak bunyi, samalah juga. Kita sendiri maksudnya sekarang ni kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi macam biasalah. Kekuatan bunyi Allahu Akbar, dia macam baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Itulah kekuatan dia. Ini bukan imam Imam semua kuat kan. Ni yang makmum sembahyang seorang. Kekuatan dia macam mana sir. Kekuatan dia sir. Kekuatan dia dengar kat telinga sendiri. Yang kita dah pernah bahas lah. Dengar kat telinga sendiri. Maksud ke dengar kat telinga sendiri tu bukan maksud dengar. Dengar kat telinga sendiri tu maksud kadar yang boleh dengar kat telinga sendiri. Dan ke telinga sendiri tu bukan maksud telinga sendiri sungguh. Telinga sendiri yang normal. Kalau dia pekat badak ke apa, tetap juga kadar yang kalau dia sihat dengar. Kan kita pernah bahas kan? Pernah tak? Kitab ni ke kitab lain? Kitab ni kan? Kita pernah bahas lah. Jadi macam mana nak tahu kadar? Ingat teknik dia. Kadar dia. Semayang, tahajud. Tu cara dia. Nak tahu kadar mana? Semayang tahajud.
Masa pukul 3-4 pagi, kita sebut paling perlahan, baca Fatihah paling perlahan. Paling perlahan yang kita dengar kat telinga kita. Ambil lah kadar itu, bawa datang sembahyang ramai-ramai. Walaupun dah tak bunyi dah kadar itu, tengok volume kita berapa? 3. Kita pergi sembahyang jemaah, 3 tak dengar, 5 baru dengar. Tetap pakai 3 juga, jangan pakai 5. Kalau nak pakai 5 pun boleh, tapi ada masalah lah, ganggu tak ganggu tu. Cuma 3 dah sah, walaupun tak dengar kat telinga dia sendiri. Sebab masalahnya bunyi macam-macam kan, environment tu. Jadi macam mana nak cakap kat dia kalau dia tak ada? Tapi memang lalu, kadang-kadang pernah sembahyang belakang kan, sangka baik je lah kot, kita tak dengar. Tu je lah, nak tegur. Aduh, tegur dalam kuliah tu boleh lagi. Maksud kita selit-selit kan, kita tegur direct. Dia akan jadi masalah berkait. Dia kata, saya dah 30 tahun macam ni, macam mana nak buat? Macam mana nak jawab? Kan tak menyusahkan diri sendiri. Habis, kalau betul, memang daripada dulu duk. Memang gitu. Kalau dia kata, oh baru kali ni je sembahyang tak ada bunyi, kita kata kena qada. Selesai. Kalau dia kata dah 30 tahun, tak susah kita nak kena fikir. Kena qada. Kena kira pula berapa ribu, puluh ribu dia nak kena qada. Kan jadi masalah. Jadi sangka baik kot. Tapi sebenarnya tak boleh tau. Kena tegur. Jika mampu. Mungkar tu. Man ra'a minkum munkaran. Fal yughayyirhu biyadihi. Tukar dengan tangan. Maksudnya paksa, pakai kuasa. Kalau boleh denda. Ikut kuasa kita. Tak boleh. Kalau tak boleh, lisan. Dengan lidah. Tu lah. Dengan lidah, upaya. Ambil yang hujung lah. Last sekali. Wa dzalika adhaful iman. Selemah-lemah iman. Lemah. Apanya? Hati aku aku tak redha dia buat apa. Dia tu buat salah, tapi mudah-mudahan dia je dengar, kita tak dengar. Sebab dia selalu tahajud. Tu je kot. Tapi kalau dalam kekuasaan kita, tegur lah. Anak murid kan, tegur. Anak kita ke, kan dalam kuasaan. Kalau orang lain ni dia bukan semata-mata benda ni betul, aku betul, engkau salah, redah. Dia tak semesti gitu. Dalam masyarakat tak boleh gitu. Janji aku betul, engkau salah, kena terima. Tak boleh. Dia ada sepak terajang dia panggil. Dia ada seni. Dia tak boleh. Tak percaya, cuba buat. Jadi bergaduh. Jadi mungkin dia pula, kalau ustaz tegur kan, ustaz dia seorang je lah syurga, yang lain semua neraka. Dia jadi gitu. Dia jadi macam, aku tak mau mengaji dah dengan mana-mana ustaz pun. Dia jadi. Sebab tu dia ada. Kalau Tok Guru kata, dia ada sepak terajang dia. Nak tegur orang ni, dia ada sepak terajang dia. Dia bukan boleh main redah. Dia ada seni dia. Kadang-kadang tak boleh tegur. Nabi ajar kita beberapa perkara. Ketika Badui kencing dalam masjid, Sayyidina Umar nak pancung, Nabi kata jangan. Nak angkat dia keluar, nak angkat. Para sahabat nak angkat dia keluar, Nabi kata jangan, biar dia kencing dalam masjid. Lepas habis kencing, nasihat dia, Badui belah jigo air. Okay. Satu ketika yang lain, balik daripada perang, masa nak sembahyang, ada sahabat yang sembahyang, ambil wuduk, laju-laju, penat ni lepas perang. Nak balik ni, harta rampasan banyak ghanimah. Ambil wuduk, kaki tu basuh lebih kurang, buku lali, tak kena air. Kalau nak tengok kita punya ni, mana lagi berat kesalahan? Buku lali tak kena air, ataupun kencing dalam masjid? Kencing dalam masjid lah, sebab kena mengena dengan orang. Tak reti respect tempat orang, tempat mulia sebagainya. Kalau setakat kaki tak kena air, boleh nasihat cakap dia seorang, tak ada kena mengena dengan orang lain. Tapi Nabi bukan cakap, tapi bila Badui tu kencing dalam masjid, Nabi tak, mereka kata jangan, biarkan dia kencing. Biarkan. Ketika buku lali tak kena air, Nabi marah. Ayat dia apa? Wailun lil aqabi minan nar. Nabi kata, celaka tumit dalam neraka. Patutnya celaka apa? Yang kencing kena apa? Celaka. Biar mapuh tu kata, tak hidup. Patut kata gitu tak? Tapi tumit ni celaka, tumit dalam neraka. Kencing, biar. Nanti kita nasihat dia. Sebab daripada dua peristiwa ni, ulama kaji lah. Rupanya dalam masyarakat nak menegur sebagainya, bukan mesti betul redah. Syahid, kalau aku mati pun mati syahid. Tak. Dia ada sepak terajang dia. Biar dulu dia buat salah.
Dia ada cucu Nabi tegur seorang orang tua ambil wuduk sama juga, lebih kurang. Basuh pun lebih kurang, tak gosok sebagainya. Banyak kali tengok Hasan Hussein lah. Dia buat macam mana? Kecil lagi budak tu, kecil lagi. Dia kata jom kita tegur. Tapi tegur macam mana? Seorang pergi ambil wuduk. Tengah ambil, dia ni marah. Kau ni tak kata tu. Engkau tak kata. Engkau lah salah. Engkau salah. Orang tua ni, engkau lah salah. Aku dah kena. Engkau tak kena. Engkau tak gosok. Engkau tak gosok. Ada? Lepas tu orang tua ni kata, jangan gaduh-gaduh. Apa benda ni? Jangan gaduh. Dia basuh masa basuh tangan tu tak kena. Tak kena di sini. Aku kena lah. Kau tengok ni tak kena. Lepas tu orang tu kata, aku yang basuh tak kena. Ada sepak terajang? Ada. Bukannya boleh ketuk, pakcik nak tegur sikit ni. Pakcik dah tua. Dah tua pun tak kerti wuduk juga ke? Tak ada. Dia ada cerita dia. Aku dah makan garam dulu. Tu ayat biasa lah. Aku dah makan garam dulu pada engkau. Itu standard lah. Orang tu punya ayat tak boleh lawan tu. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Dia ada sepak terajang. Jadi kalau orang yang tu, kalau bawah kekuasaan kita tegur lah kalau takbir tak bunyi. Kalau ustazah ni dia selit dalam kuliah. Selit dalam kuliah. Dia tengok orang juga. Ada tenaga pengajar ni dia garang, jenis garang. Dia boleh cakap je. Ada yang jenis tak garang. Takkan tiba-tiba garang kan? Ada. Dia tengok video ustaz apa nama? Talib, ustaz apa? Dia marah orang bercakap kat belakang. Dia tengah kuliah, ada orang kat belakang. Dia tengah kuliah ni. Ada dia live. Sekali dia mengepek, dia membebel. Orang dia belah utara sana. Orang ustaz lain semua tak gamak. Saya gamak. Saya gamak. Popek tak masuk. Lepas ada 10 minit, 15 minit nak slow dah. Dia baru baca 2-3, sambung balik mengepek. Popek. Bukan orang biasa. Orang mari mengaji hari-hari. Selalu nampak muka orang surau masjid dah. Tapi takkan tak gerti. Orang duk kuliah kat depan, dia kuliah kat belakang. Popek. Ramai dah ustaz duk kata kat saya. AJK duk kata saya. Semua pakat tak gamak. Saya gamak. Dia kata nampak. Dia boleh tak? Boleh. Jenis dia. Tapi kalau jenis lembut dah, saya tengok Ustaz Mutalib tak silap nama ustaz tu. Memang seronok lah tengok dia. Memang seronok. Tak silap lah. Memang kena bahan tu. Senyap terus. Dia jenis tu. Dan orang itu mungkin akan datang balik. Sebab dia tahu ustaz ni jenis gitu. Tapi kita jenis baik gini, tiba-tiba kita tukar kita punya karakter, dia tak datang lah lepas pada tu. Dia makan dalam. Ada. Tengok, ada tak orang yang dapat terima? Jumpa lah. Dia utara. Aduh. Orang lain tak gamak, saya gamak. Itu yang tergelak. Saya gamak. Mai saya nak bagi tahu. Tak jadi pada hari tu punya kuliah. Allah. Tak silap nama Ustaz Mutalib. Masa sambung-sambung ni payah ni, nak masuk payah ni. Takbiratul ihram. Dan serta wajib dimuqaranahkan niat. Wajib dimuqaranahkan niat yang tersebut itu. Muqaranah, qasdu syai'in muqtarinan. Muqaranah ni beserta. Dan serta wajib dimuqaranahkan niat yang tersebut itu. Tersebut mana ni? Tersebut yang lama dah belajar. Qasad ta'arud ta'yin. Mula-mula qasad ta'arud ta'yin. Lepas tu syarat syarat apa? Takbiratul ihram tu kan yang berapa belas tu? 16. Jadi gabung yang dua tu. Allahu Akbar dengan ni gabungkan. Yang dimuqaranahkan niat yang tersebut itu. Yang tersebut tu maksud qasad ta'arud ta'yin tu. Aku semayang fardu zuhur 3 tu. Kalau qasar kena ada qasar. Sekali dalam tu. Dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Okey? Yang mana Allahu Akbar tu 16 syarat, okey? Dengan diqasadkan, qasad ni kan asalnya jadi maksud. Qasad tambah mim kat depan jadi maksud.
dengan dimaksudkan perbuatan, dimaksud, kalau bahasa dulu sengaja, disengajakan, sahaja, boleh juga disahajakan. Perbuatan, ni susah ni, segala yang diistihdar, hadirlah, istihdar dah hadir, hadir hati, yang dihadirkan dalam hati akan dia dahulu daripada takbir akan sebagai istihdar yang tafsili. Macam mana? Dia akan tegang kat bawah sekejap. Oh, dia akan tegang. Kita baca dulu. Tegang awal nanti baru baca pula. Maksudnya, masa qasad ta'arud ta'yin, saja aku semayang fardu isyak. Okey? Lepas tu Allahu Akbar. Dia kena ada dalam tu. Kena ada dalam tu. Dan kena hadirkan hati. Tafsili satu-satu. Sahaja semayang fardu zuhur. Dia akan tegang. Kita baca bawah. Dia akan tegang. Dan dimuqaranahkan. Oh, ni muqaranah. Ni istihdar. Oh, sekejap. Dia ada tegang kat bawah ni. Oh, ada. Okey. Dan dimuqaranahkan. Sekejap lagi dia akan bahas balik istihdar tu apa benda. Dia akan bahas balik. Dan dimuqaranahkan, disertakan dia dengan awal takbir. Awal takbir. Daripada Allah, alif Allah, tu, Allah tu yang Allah, hingga kepada akhirnya, iaitu ra akbar. Ra lah, alif lam lam ha, alif kaf ba ra sampai tu. Alif sampai ra. Dia kena muqaranahkan dan kena istihdar. Istihdar ni apa nanti dulu. Maka muqaranah itu dinamakan dia muqaranah haqiqiyah. Muqaranah real punya, hakiki. Muqaranah sungguh. Muqaranah sebenar. Ya? Muqaranah tu apa? Sertakan apa? Qasad ta'arud ta'yin. Aku semayang fardu isyak. Serta kat mana? Hakikinya. Serta kat mana? Alif sampai ra. Allahu Akbar. Penuh. Bukan baca Allah aku semayang, Allahu fardu. Bukan. Serta terus. Ya? Baca dulu. Atau dihimpunkan segala niat yang tersebut itu, iaitu diistihdarkan, dihadirkan atas ijmali. Ini kita buat ijmal secara borong, bukan secara tafsil. Baca dulu, sekejap lagi kita faham benda ni. Dan secara ijmal, dan diqasadkan dia pada suku takbirnya. Letak dekat suku. Suku tu maksud celah mana-mana. Allahu Akbar tu celah mana-mana. Biasa celah mana? Allah kat situ kan, celah tu kan. Tapi yang hakikinya bukan kat situ. A tu dah ada sampai ra. Macam mana nak buat? Macam nak buat? Yang kita boleh buat duk baca-baca lah dekat hati kita. Dalam hati, saja aku semayang Allahu, saja aku semayang fardu akbar zuhur. Itu bukan niat, itu baca. Ni niat. Yang datang sup tu dia ada penuh daripada alif sampai ra. Tak boleh buat ni sebenarnya. Nanti dia beritahu takkan boleh buat. Contoh macam kita macam mana? Kita tak ada apa-apa, tiba-tiba nak pergi ya? Kan kita bila nak pergi tuk tu kita nak pergi, kita bangun pergi. Tuk tu. Dalam kereta ada tinggal barang ke apa kan? Tak ingat. Pam ingat. Bila ingat tu nak ambil lah, memang nak ambil barang bawa masuk sini. Tinggal dalam kereta. Terlupa. Tiba-tiba kan nak teringat tu kan. Tuk barang. Tuk ingat, betul kita pergilah ambil. Tu satu saat ada tak? Setengah saat je masih ingat. Yang itu ada alif lam lam alif kabar. Macam mana nak ada benda tu? Tak boleh. Nak tekan macam ni. Memang tak boleh buat orang awam. Dia untuk wali je, para wali. Tapi dah cerita. Ataupun kalau nak dekat-dekat tapi tak sama dah, dekat-dekat dah dengan maksud istihdar hakikiyah. Dekat-dekat. Tapi tak sama dekat dah. Macam ada budak highway, budak tengah lintas jalan. Ada lori besar. Kita tengok, makin dekat. Kita tak perasan. Bila dekat baru kita perasan. Budak, kita macam mana? Kan tak nak jerit jauh contohlah. Tu, apa benda tu? Kan sentiasa ada kesedaran itu. Dia mana ada? Mana ada? Bukan spontan. Lintasan tu dia kekal kan? Alah, habislah budak ni. Habislah. Kita ada fokus kat benda lain tak? Mana ada? Habislah. Lepas contoh. Kan lama tu. Berapa? 2-3 saat juga. 2-3 saat lah. Tapi kalau
Itu nak dekat dah dengan istidhar hakiki. Allahu Akbar, aku semayang tu penuh daripada alif sampai ra. Kita dekat mana-mana. Allah saja aku semayang, ada kat situ. Akbar. Dia penuh. Memang nak cakap pun payah. Tak boleh. Nak penuh. Pun dah ada. Tu aku semayang fardu insya. Aku semayang fardu insya penuh, tak habis-habis. Dia ada satu lagi tauzi'iyah dia lain. Yang ini gitu, penuh. Bukan baca dalam hati ya. Baca dalam hati boleh buat. Itu bukan niat. Itu bercakap, baca dalam hati. Itu dia panggil hakikiyah. Memang tak boleh buat. Nanti dia akan beritahu. Atau dihimpunkan segala niat yang tersebut itu, dihimpunkan iaitu diistidharkan atas ijmal. Bukan semua alif lam lam ha alif kaf bara, bukan. Mana-mana secara masuk je kat mana-mana tu. Dan dia qasadkan dia pada suku takbirnya. Dia letak dekat mana-mana celah-celah suku tu sikitlah daripada takbir. Bila sebut takbir, alif lam lam ha alif kaf bara. Letak dekat alif ke lam ke, alif lam lam ha alif kaf bara. Tak kat mana-mana. Yang biasanya dekat lam yang kedua. Sama ada pada awalnya, awal pun boleh. Punya boleh tu. Tu saja aku semayang fardu. boleh. Tapi kita boleh tak? Betul? Ataupun kat situ. Atau Allah. Itu memang biasalah. Boleh kat hu. Allah hu tu aku semayang fardu. Kat situ. Boleh 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 ra. Boleh semua. Tapi boleh ke buat? Allah pun kadang-kadang lari. Dah panjang dah tu kat Allah tu. Allah sekali lagi. Ya. Muqaranah. Yang ini kitab-kitab biasa dia memang tak sebut. Dalam kitab-kitab musalli pun tak sebut. Dalam kitab-kitab musalli dia semua sebut umum je. Dia kata tak memadai muqaranah urfiyah memadai bagi orang awam. Cakap gitu je. Dia tak terang satu-satu apa maksud muqaranah urfiyah, muqaranah haqiqiyah. Kitab ni antara kitab Melayu yang ada. Sebab orang tak apa nak mengaji. Macam takbir je dah semayang. Bukan nak begok nak semayang. Takbir dia macam tu. Niat dah tu. Bukannya datang sini nak apa? Nak menyanyi. Nak duduk soft. Nak semayang lah. Takbir je lah. Dia main mudah gitu. Tapi kalau belajar sungguh-sungguh niat, akhirnya boleh jadi was-was. Ya. Tahu dah. Benda dah lalu belaka. Aku dah lalu belaka. Ada orang tanya, Kenapalah ustaznya contoh-contoh ataupun bahasa-bahasa tu kami mudah faham. Ada orang tanya. Kadang-kadang dulu bab fiqh mudah kami faham. Lepas tu bab tauhid pun mudah kami faham. Bab haid pun mudah kami faham. Kenapa yang lain tak faham? Aku dah bengong lama dah kata. Kalau sesat, aku dah sesat lama dah bab tauhid tu. Berapa tahun duduk masuk tu, duduk fikir. Duduk lama tekan, jumpa. Jadi aku telah merasai. Baru cerita petang tadi je. Telah merasai. Telah melalui. Tapi kalau orang, dia lahir-lahir duduk pondok lah. Sampai satu tahap dah pandai dah. Lepas tu satu tahap, masuk pergi universiti. Balik-balik. Dia tak merasai. Jadi dia kata, niat lah. Muqaranah. Muqaranah je lah. Niat litah. Silaukan dekat hati. Silau. Apa dia silau? Dah ada perkataan silau. Silaukan di hati. Di petani biasa petani Kelantan ada silau. Ya, Sila. Kena betul. Sup di hati. Kita apa ni? Lintah apa? Lintah. Siapa lintas? Sebab dia daripada kecil. Jadi dia tak boleh, dia terangkan sekadar je. Tapi kita ni yang dah lama duduk dalam kegelapan, zulumat. Jadi bila kita dah merasai duduk dalam tu, bila kita dah jumpa cahaya, maka kita cakap tu bahasa dan poin-poin yang mana menjadi dah lama terbuku tu, kita keluarkan je lah. Sebab tu mudah faham. Bukan sebab apa pun. Bukan sebab hebat pun. Lama sesat dah. Tu lah dia. Lama dah sesat. Lama pula duduk dan mencari kebenaran. Bukan sesat saja, cari sehingga jumpa. Tu lah. Ada orang cerita pasal haid, tak boleh faham. Belak ngaji dengan ustaz baru faham. Orang lain tak boleh faham. Tengok siapa? Tok guru. Nak faham macam mana? Tok guru nak jadi tok guru, dia tak boleh ada lara masa muda-muda. Jadi dia direct, dia tak faham pun macam mana orang dulu bengongnya macam mana, tak peduli macam mana. Kita bengong lama dah. Aduh, ya Allah. Okey.
Kalaulah kita belajar benda ni, akhir sekali boleh jadi was-was. Sebut sambung tadi. Akan jadi was-was, boleh jadi was-was. Lepas tu mengaji lagi dan selesaikan masalah was-was, baru jadi mantap. Dia kena lalu. Apa? Syaitan tidak akan pencuri tidak akan mencuri rumah yang hampir roboh. Orang kata itu adalah kata-kata Nabi Isa katanya. Pencuri tidak akan mencuri rumah yang hampir roboh. Maknanya syaitan tak akan kacau kalau perkara tu memang dah salah. Kalau betul baru dia kacau. Selama ni pernah kena kacau tak? Mandi wajib, uduk, tak pernah kacau? Hati-hati. Ceklah balik. Tu je lah, ceklah balik. Semayang pernah kena kacau? Kacau tu maksud takbir 3-4 kali, rukuk 3-4 tu kena kacau gitu lah. Maknanya semayang betul lah tu. Tu syaitan kacau. Kalau dah salah, syaitan tak kacau. Tahajud dia ketolong kejut. Bangun tahajud, syaitan kejut. Sebab semayang salah dah. Teruskan dengan tahajud, tak payah mengaji. Macam tu lah. Hati-hatilah kat situ. Hati-hati. Okay. Muqaranah hakiki atau dihimpunkan segala niat tersebut itu diistighdarkan atas ijmali dan dikiaskan dia pada suku takbirnya. Mana-mana, sama ada pada awalnya atau akhirnya atau tengahnya, mana-mana je. Dan muqaranah ini dinamakan muqaranah urfiyah. Dan muqaranah ini nisbah bagi orang awam memadai. Lega. Sebab kita duduk gitu, Allah, kita masuk dekat lam yang kedua. Sedangkan yang sempurnanya adalah bukan dekat lam kedua. Semua alif sampai ra. Nak cakap pun tak boleh. Macam mana? Muqaranah urfiyah pula ada 35. Dalam kitab Hidayatus Subyan ada tulis. Tapi dia tak tulis apakah 35 itu. Dalam kitab Hidayatus Subyan baru belik tadi. Muqaranah urfiyah, muqaranah yang diterima 36. Satu muqaranah hakikiyah. Dan 35 lagi adalah muqaranah urfiyah. Tapi tak beritahu apa. Boleh cek Hidayatus Subyan. Cek pun tak guna, dia tak beritahu apa. Tapi saya cari, jumpa. Boleh nampak? Muqaranah. Macam mana nak share ni? Wah. Ni. Muqaranah, nampak? Wah, dia lain, dia special. Orang lain beli. Dia geng-geng dengan wali-wali dia lain macam. Dia memang ada. Tu nak kata tu. Ada. Tu ada, ni ada. Inilah dia. Dia ada 7 martabat. Apa-apa nak kena cari dengan Pak Wah. Game menuntut dengan dia. Duduk di tangga rumah dia. Mengaji dengan Tok Guru Wah. Martabat pertama, martabat kedua, martabat ketiga, martabat keempat, martabat kelima, martabat keenam, martabat ketujuh. Martabat bukan murtabak, martabat. Maksud martabat kita rasanya martabat yang Wah nak share kat mana, Pak? Dekat diorang-diorang ni. Kita tak tahu, tapi dalam grup ni diorang ni tak tahu Kalau tengok pada anak panah tu, susah nak cari dia punya carta ni. Kita duduk nombor 3. Martabat pertama, martabat paling rendah, nombor 3. Iaitu dekat lam tu dia kata qasad, ta'arud dan ta'yin kan. Yang 3 tu. Yang lain boleh kalau kita nak masuk. Kalau kita nak buat boleh kalau kita mampu. Kat mana? Ada qasad, ta'arud, ta'yin tu dekat Allah, ada kat situ. Allah ada. Masuklah. Bukan dekat Allah tu bukan. Mula A. Tu ada martabat. Yang ni kena tengok, nak terang payah. Kena tengok. Tu tok bunyi tu. Ya tu. Masuklah dalam grup. Siapa yang tak ada grup tu pakat-pakat masuk grup lah. Banyak ke? Patut pun. Ni muqaranah tu. Yang masuk anak panah tu masuk alif dekat alif, qasad, ta'arud, ta'yin dekat A. Macam cakap tadi lah. Lam dekat lam. Ha yang kedua dekat ha yang kedua. Yang martabat kedua, alif lam ada 2 anak panah. Maknanya alif lam au ada qasad, ta'arud, ta'yin kat situ. Payah nak buat tu. Ataupun dalam martabat yang ketujuh. Allahu akbar. Kat situ penuh. Penuh. Martabat
yang ketujuh tu yang Allah yang last sekali tu. 1 2 3 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Betul? Ada 7 martabat. Yang ke 36 tak tulis dalam ni, tak mungkin sampai, tak tercapai. Martabat kedua tak capai. Urfiyah memadai lah. Ada 35. Pilih nak yang mana. Dah, semua dah dapat? Dapat tak? Wah. Ha? Murid aku ni bukan awal tak mana. Grup ni? Grup biasa? Murid interaktif dia. Ada dah. Okey. Okey. Alright. Itulah muqaranahnya. Tapi kita yang selamat ambil dekat biasalah. Allah dekat tu, lam yang kedua tu. Masa itulah kita baca dalam hati, aku sembahyang fardu zuhur. Masa kita kata aku sembahyang fardu zuhur, akan lintas satu niat. Tapi aku sembahyang fardu zuhur tu bukan niat. Dah bincang banyak kali dah. Banyak kali sangat dah. Satu lagi muqaranah tauzi'iyah, yang tu tak sah. Yang ni tak sah. Tak memadai. Tauzi'iyah, iaitu dia membahagi-bahagikan macam ni. Allah, aku sembahyang fardu. Niat di situ. Hu akbar zuhur. Dia lambat sikit, tak boleh. Tak ada, tak jadi. Tak jadi. Itu dia panggil tauzi'iyah. Tak jadi. Konon-konon nak buat kamaliyah ataupun hakikiyah tadi. Hakikiyah tu ada dua nama, satu lagi kamaliyah, sama tak? Nak buat gitu. Akhir sekali pun duk main membaca-baca. Bila baca-baca, terus tak sah jadi. Lebih baik duk amalkan yang macam biasa ni. Muqaranah. Oh, ada yang bawah ni, Ni ada? Yang separuh-separuh. Tak ada ni? Hah? Oh, ada dah. Iaitu tauzi'iyah yang tu. Tapi tak ada tulis ianya tauzi'iyah. Oh. Kaf sim mim baha yang tu apa? Kesambing. Ku sembahyang. Kena bagi tahu lah orang mana tahu. Kaf tu ada depan Yang kaf sim mim baha yang kesambing. Jadi baca kesok kambing pula dengan baca. Kambing apa pula? Kosot kambing ni. Bukan kambing. Ku sembahyang. Ni ambil kitab lama. Ku sembahyang. Dapat semua cantik. Semua dah dapat. Ini tak sah yang tu. Itu dia panggil tauzi'iyah. Ini tak sah. Tak sah. Inilah yang dipilih akan dia oleh Imam Al-Haramain. Imam Haramain ni guru kepada Imam Ghazali. Imam dua tanah haram. Dan Imam Nawawi pun setuju juga. Setuju apa ni? Setuju niat memadai memadai urfiyah, letak kat celah-celah mana tadi tu. Yang biasa kita letak lam yang kedua. Yang itu memadai. Imam Haramain kata, Imam Nawawi pun kata gitu, Imam Ghazali pun kata gitu. Dan kata Ibnu Rif'ah ialah yang sebenarnya. Kata Ibnu Rif'ah, dia sokong lagi. Dan telah berkata Syekh Al-Subki dan Syekh Al-Khatib, perkataan mereka itu yang sebenarnya. Setuju juga. Kita setujulah. Dan pada mazhab Imam Abi Hanifah, mazhab Hanafi, dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal memadai niat dahulu daripada takbir. Ini bab lain pula. Selesai dah tadi . Tiga mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, boleh niat sebelum takbir. Hanya mazhab Syafi'i je yang menterjemahkan, yang memaknakan qasdu syai'in muqtarinan adalah macam tadi, serta. Tiga mazhab lain tidak. Tiga mazhab lain kata boleh je nak buat sebelum, sebab dia maksudnya beserta tu maksud kalau lambat sikit, cepat sikit, okey lah tu. Macam tu. Mazhab lain, mazhab Syafi'i je susah. Dia kena dalam tu. Okey, muqaranah tu macam itulah. Tapi itulah, niat dulu sebelum kemudian baru takbir. Itu pendapat mutamat mazhab Syafi'i. Dan kalau nak dahulu tu sebelum pada takbir, pada mazhab lain nak guna boleh ke? Boleh. Mazhab Syafi'i boleh. Tapi macam biasalah, kita tak semudah-mudah boleh guna mazhab lain. Bila jadi terkepit, jadi masalah, jadi was-was,
Duduk takbir sampai ganggu orang menyampah, orang tengok kita, orang tak sembahyang belah kita. Dah duduk dah. Pergi lagi. Ya, aku kenal dah dia ni. Aku tak khusyuk sembahyang sebelah dia. Dah gini dah. Belah. Duduk belakang. Maknanya kita lah problem. Kita lah problem. Bukan orang tu problem, kita problem. Jadi, kalau dah sampai tahap tu, teruk sangat dah menyakit was-was, takbir berulang kali, kuat pula tu, maka pakai 3 mazhab. 3 jumhur mazhab tu kuat tu 3. Pakai macam mana? Niat dahulu sebelum takbir. Niat dulu. Maksudnya apa? Lintahlah niat. Niat dulu. Kalau ganggu orang, duduk kat belakang. Saya bagi contoh. Cari mana almari, duduk tepi almari. Menong duduk. Semayang. Tak masuk niat lagi. Kan payah sangat nak masuk niat. Ni masuk niat masa tu. Dah masuk, jalan 2-3 langkah. Allahu Akbar. Tak payah. Tak ada apa dah. Allahu Akbar aja. Dalam mazhab Syafi'i sekali pun, dia kata orang yang takbir berulang kali adalah bukan mazhab Syafi'i. Biasanya mazhab Syafi'i yang jadi takbir berulang kali. Sebab tadi susah tadi. Tapi mazhab Syafi'i sendiri kata, ulama-ulama besar, dia kata kalau takbir berulang kali bukan mazhab Syafi'i. Dia kata gitu. Sebab dia panggil khabal fil aqli au jahlun fid din. Khabal fil aqli. Lemah akal ataupun jahil agama. Antara dua tu je. Bukan mazhab Syafi'i. Sebab apa kata gitu? Sebab pada mazhab Syafi'i sekalipun, kalau dah tak boleh masuk, tak tahulah was-was ke apa jadi tu, boleh je niat sebelum sikit atau selepas sikit. Maksudnya Allahu Akbar tak masuk, Allahu Akbar baru masuk. Lepas roh. Boleh. Maaf. Ataupun sebelum tu niat dah masuk, lepas tu Allahu Akbar tak niat apa-apa. Boleh tak? Boleh. Jadi tak patut takbir berulang kali. Cuma sekali-sekala jadi tu biasa. Setahun 2-3 kali tu biasa. Kalau sentiasa jadi tak patut gitu. Dan yang dikehendak oleh musannif, jap undur balik. Dia kata kat sini yang awam dia undur banyak dekat undur ni. Nisbah bagi orang awam memadailah, tu kan? Okey, nak bahas tu pula. Awam tu apa? Nisbah bagi orang awam memadailah. Tu awam tu apa? Awam tu apa? Dan yang dikehendak oleh musannif pengarang Syekh Daud lah. Yang dikehendak tu siapa tulis? Syekh Muhammad Nur. Oleh musannif pengarang, siapa pengarang? Syekh Daud. Dengan katanya, kata Syekh Daud awam tadi tu, awam iaitu amiyin. Am lah, orang am tu awam lah kan? Awam samalah, amiyin, orang-orang am. Orang-orang awam. Apa maksud awam? Iaitu segala orang yang tiada belajar. Tu maksud dia. Yang tak belajar. Nasib baik. Sebab apa dia kata? Padahal lafaz awam yang dibicarakan muqaranah ini pada kebanyakan kitab yang muktabarah boleh ditanggungkan dia atas makna ammatun nas, iaitu orang ramai. Ada dua makna awam. Awam secara umumnya, orang awam tak orang am, secara umumnya diertikan dengan tak belajar. Boleh juga diertikan dengan orang ramai. Yang tu yang kita bincang maghrib tadi kan? Maghrib dia jahil. Saya orang awam, saya jahil. Dia ambil yang ni kot. Boleh diertikan dengan orang ramai, boleh diertikan dengan orang tak belajar. Kalau orang ramai ni lebih kepada uruf lah. Jadi awam ni awam mana? Apa maksud dia? Iaitu segala orang yang tiada belajar. Gitu makna ringan lah. Memang ringan lah. Maksudnya walaupun dia tak belajar, sah. Macam kita bahas tadi tak sah kan? Sebab dia jahil kan kita pasal maghrib tadi. Yang ini sah lah. Maksudnya dia ringan daripada tu lagi. Iaitu kalau kata orang awam, awam maksudnya awam, satu lagi maksud jahil, tak tahu, tiada belajar. Tiada belajar ni maksud dia, tak belajar ni maksudnya jahil lah. Jahil. Tak belajar ni maksud jahil. Macam jahil yang kita bahas maghrib tadi. Awam satu maksud tak belajar dengan maksud jahil. Awam satu lagi maksud orang ramai. Orang ramai. Kalaulah tanggung kepada orang ramai. Ramai ramai. Kebanyakan orang. Dia dua makna. Tapi soalannya sekarang ni, kalau dalam masalah yang kita bincang tadi, maghrib tadi, tak sah. Dia kata dia orang awam ataupun dia kata jahil. Jahil orang awam tu dia sama-sama je. Dia kata dia jahil, orang awam.
orang kebanyakan. Kalaulah orang awam tak apa, sah. Dengan masuk orang ramai, tak apa. Tapi dengan masuk jahil, mana boleh? Mungkin akan faham baik tak belajar. Baik tak belajar? Baik tak belajar sebab dia akan jadi orang awam. Dengan maksud awam orang ramai kebanyakan, dengan maksud tak belajar. Tak belajar. Tapi yang ni ringan. Maksud tak belajar pun sah. Ini ringan. Tak belajar pun sah. Bab ni. Tapi kebanyakan bab lain bukan gini. Kan? Itu maksud dia. Kita belajar sampai bab tu lagi. Tak belajar itu masih lagi dimaafkan. Sebab dalam belajar tapi tak sampai lagi. Okey. Maaf. Biasa maaf. Ini bukan. Ini maksud memang tak belajar. Bila tak belajar, jahil lah. Tak reti. Tak reti itu jahil lah. Tak belajar, tak reti, jahil. Awam juga dipanggil. Maknanya dalam masalah ni, walaupun dia tak belajar, sepatutnya pengajian banyak, dia tak belajar, tetap sah juga. Makna ringan sangat bab takbir. Tapi bab lain tidak. Tak. Contoh, sembahyang maghrib 4 rakaat. Tak tahu sembahyang maghrib 4 rakaat. Kan? Aku orang awam. Orang awam. Awam yang mana? Yang itu tak maaf. Tak maaf. Sebab dia kata aku orang awam. Dengan maksud aku orang jahil. Aku orang tak reti. Aku orang tak belajar. Tak belajar kenapa? Tak belajar ulama jauh. Maaf. Tak belajar baru masuk Islam. Maaf. Tak belajar lagi kan? Baru masuk Islam. Maaf. Tak belajar tapi pengajian berlambak. Online, offline. Tapi kata tak belajar ataupun jahil tadi. Tak, maaf. Maka tak sah. Sebab dia sembahyang maghrib 4 rakaat. Contoh. Tapi dalam masa takbir ni, walaupun tak belajar, sah. Maksudnya ringan sangat. Ringan sangat. Mantap lah kita ni. Itulah. Ini pergi ke 3 mazhab lagi. Lah pergi ke 3 mazhab, selesai lah. Dalam maknanya Ringan nak pergi ke ya. Boleh jadi bila kata berat sangat, 3 mazhab tu kuat, 3 mazhab. Jadi dia jadi ringan sikit hukum dia. Boleh? Memang gitu pun. Benda tu mazhab lain wajib, mazhab kita sunat. Jadi sunat kita jadi nak macam wajib dah, yang panggil sunat muakkad. Dia akan pergi ke situ. Malah kalau yang lain wajib, kita yang mazhab lain wajib, mazhab kita sunat, kita tak buat yang sunat, makruh hukum. Sedangkan tak buat sunat, mana ada hukum makruh? Ada hukum makruh tak buat yang sunat? Tak. Sepatutnya sunat ni buat dapat pahala, tak buat okey. Tiba-tiba buat dapat pahala, tak buat makruh. Kenapa jadi makruh ni? Sebab ada mazhab lain kata wajib. Itu yang dia nak kata sunat tapi dia muakkad, dia pergi. Sama juga dalam masalah ni. Kata tak sah. Mazhab Syafi'i tak sah, tapi mazhab lain 3 mazhab kata sah. Maka dia ringankan sikit. Memang gitu. Berinteraksi dengan mazhab memang gitu. Cuma itulah, kalau dah selalu sangat bincang mazhab, dia akan jadi mudah pula akhir sekali. Dia akan mudah-mudahkan. Patut dengan mazhab jadi matang, kekal dengan satu mazhab. Matang tu tengok keadaan lah. Kalau macam ni, tegur kena marah. Kalau macam ni, biarkanlah mazhab lain ada macam tu kan. Macam banyak sangat dekat Kuantan ni banyak. Mak surau, perempuan sembahyang tak buka. Berlambak, penat, berbuih cakap. Tutup juga. Dah cakap dah. Cakap dalam kuliah lagi. Tak buka-buka. Cukup lah. Ke macam mana? Geram nak buka. Kadang kita lambat. Pergi, tak buka. Geram nak tarik. Nanti ustaz ni gatal lah. Kita lah kena gatal tengok dia. Bukan weh, tak sah weh. Ada tirai. Sebab tu. Tapi macam mana tu? Itu yang kata tu. Dah tahu mazhab lain ada je, boleh je. Kita stick satu mazhab. Tapi bila jadi macam tu, macam mana? Let lu, macam mana? Dia ada. Dia ada seni dia. Apa dia? Ada sepak terajang dia. Let lah. Nanti cakap. Macam tu lah. Kan letih kadang-kadang. Dah beritahu buka. Yang peliknya, masa kuliah dia buka. Masa sembahyang dia tutup. Kalau yang sepatutnya, masa kuliah tutup. Tutup tu, kan ada jaring-jaring tu kan. Tutup, nampak gitu-gitu aja. Masa sembahyang buka. Surau ni, bukan masjid lah. Tapi masjid, tengok mana tempat sembahyang perempuan. Tutup kemas kami tak? Betul tak? Mana? Bayang kan? Mana tak kisah masjid. Dia nak ceritanya. Aduh, hai. Keterangan. Ada pada bicarakan muqaranah ini 4 perkara. Dia nak terangkan balik apa
istihdar lah, apalah, muqaranah kita faham lah. Istihdar tadi tu apa benda? Hakikiyah lah, urfiyah lah. Apa benda? Ada pada bicara muqaranah ini 4 perkara. Tak dapat tiada diketahuikan dia dengan terang sebab tadi dia tak tahu tak terang, supaya terang, dengan terang supaya terang, gitu lah. Betul? Dengan terang supaya terang. Tak dapat tiada diketahuikan dia dengan terang supaya terang. Oh, gitu. Dapat dengan mesti bincang 4 ni supaya dengan bincang dengan terang supaya terang. Masalah muqaranah. Pertamanya, istilah pertama, istihdar hakiki. Istilah yang kedua, istihdar urfi. Urfi ni uruk apa? Sebahagian. Sikit. Okay. Hakiki itu sungguh. Muqaranah hakikiyah. Yang ketiga istilah yang ketiga, dan muqaranah urfiyah, istilah yang keempat. Okay. Maka istihdar hakiki itu dia tak bincang lagi ni kan. Dia bincang awal-awal tadi, lepas tu tak tahu apa benda istihdar ni. Istihdar ni hadir. Perkataan asal hadir kan, hadara kan, hadir. Istihdar ni hadir. Hadir. Maka istihdar hakiki hadir. Hadir, sedar. Sedar kan? Sedar, hadir, sedar. Apa lagi ya? Tahu. Tahu. Bukan tahu. Sedar. Kesedaran. Hakiki itu, real punya sedar, istihdar, itu disediakan di dalam hati. Yang kata niat-niat lintah tadi itulah. Rupa sembahyang. Dengan segala rukunnya, yang lagi akan disebutkan. Maksudnya kita dah tahu dah rukun. Dia kata nanti dia baru sebut rukun. Kita dah tahu dah rukun 13 tu lah. Ya? Atas jalan tafsil, satu-satu. Dan keadaannya fardu atau sunat zuhur atau asar dahulu atau asar. Tak kisahlah fardu, sunat, zuhur. Maksudnya semualah qasak taruh ta'yin tu lah. Dahulu sebelum, daripada takbiratul ihram. Sebelum takbir tu, hadir. Imagine. Tu dia. Bayang. Istihdar ni sedar, hadir, bayang, imagine. Imagine yang lebih tepat sekali. Imagine satu persatu perbuatan rukun solat yang akan dibuat nanti. Macam mana nak bayang macam? Aku berdiri, aku rukuk, aku i'tidal, aku sujud. Yang tu lah. Semua masuk. Jangan lari. Tu lah. Aku nak buat ni. Ni. Tu 13 rukun. Macam, macam ni lah. Nak keluar rumah. Kita nak keluar rumah. Nak keluar ni. Okay, kunci ada ni. Nak keluar ni. Masa kita ambil kunci nak keluar rumah, nak keluar, ambil kereta, jalan lah. Pergi masjid. Nak pergi masjid, nak semayang. Kan? Nak keluar ni. Kunci ada dekat atas almari. Okay. Bila kita kata kita nak keluar, bila kita ambil kunci tu, pop, kita dah ada dah. Imagine kita. Lepas ni melangkah langkah-langkah keluar rumah, kunci pintu. Ada tak? Mesti ada benda tu. Kunci pintu, lepas tu masuk kereta, start engine, masuk gear reverse. Ada benda tu. Sebab tu kadang-kadang kita buat tanpa fikir. Perasan tak? Tu buat tak fikir. Mana ada benda? Ada. Cuma kita tak sedar. Kita kena ada sebenarnya. Yang buat manual ni tak apa. Buat manual memang biasa. Ni yang buat auto. Buat auto lah. Buat makan tadi auto lah? Ke manual? Aspak 6 buah pula. Kadang-kadang kita buat tu auto. Automatik je. Pop buat. Kita buat tu. Ambil kunci, dah tahu dah kunci kat mana tu. Pop, ambil. Kadang-kadang tengok sikit-sikit. Kadang tak tengok langsung pun. Kan? Hamba je. Pop, keluar. Tak terfikir pun. Aku nak kunci pintu. Okey, dah kunci. Mana ada? Keluar, pakai selipar. Tahu dah selipar letak kat mana tadi. Ambil sarung, masuk, buka pintu. Tahu dah nak pegang kat mana. Bukan. Mana pemegang? Mana pemegang pintu? Tak ada. Tahu dah.
Dah mana lubang kunci? Oh, kereta aku tak ada kunci. Pakai tekan button. Mana ada? Duduk terus tekan. Tak ada nak cari kunci je. Kan? Duduk tekan brake, ada dah dalam kepala tekan brake. Nak start lah, tekan brake. Lepas tu masuk gear. Reverse. Oh, pergi. Dah ada dah. Akhirnya sampai ke masjid. Itu yang kita nak. Dah ada. Cuma kita tak fikir dia jadi auto. Sembahyang tu, masa kata nak sembahyang sebelum takbir tu, kena ada. Ni istidhar hakiki ni yang tak boleh buat. Ni yang sembang aja ni. Cerita je ni. Kena ada dalam kepala. Aku nak sembahyang ni, sembahyang berdiri, dah sedang dah berdiri, takbir, lepas tu baca Fatihah, lepas tu rukuk, termasuk yang sunat-sunat. Baca doa antitah, baca Fatihah, surah, rukuk, i'tidal, rukuk masa baca apa, i'tidal, sujud. Ada satu lagi, kita tahu. Tapi bukan hadir, tak sedar, tapi tahu. Rukuk baca apa? Tahu. Tapi tak sedar. Sebab ini adalah perbahasan tasawuf sebenarnya. Ini perbahasan rasa. Ini bukan perbahasan tahu. Macam kita bila kena air, bila kena api, panas, kita kata api tu lah panas. Aduh, panas, api panas. Tapi bila kita tahu, tapi kita tak sedar. Tak sedar yang memanaskan Allah, bukan api. Tapi kalau kita korek dekat hati, tahu tak siapa yang panaskan? Tahu Allah. Nampak ada beza dia? Bukan kita kata yang memanaskan api, bukan. Makhluk tak bagi kuasa, tahu. Dia tahu. Tapi rasa tak? Tak rasa. Mana rasa? Rasa. Masa tengah bakar, Allah yang membakar. Makan, Allah yang mengenyang. Ada? Tadi bahan nasi. Allah. Nasi dagang tadi nambah. Mana rasa Allah yang mengenyangkan? Asal tambah. Kalau Allah yang mengenyangkan, makan satu pun boleh kenyang. Tak ada pun kita fikir gitu. Makan pok. Nambah. Banyak yang nambah. Makan lagi menambah. Lepas tu kenyang. Nasi lah bagi kenyang. Kita rasa, kita fikir masa waktu tu nasi lah. Kita tak rasa pun Allah yang bagi kenyang. Sedangkan hakikatnya Allah yang bagi kenyang, bukan nasi. Tapi bila kita korek kat hati kita, kita tahu Allah bagi kenyang. Nampak beza? Yang rasa tu, itu bukan fardu ain. Yang pegang, itu fardu ain. Iaitu Allah yang memberi bekas, bukan makhluk. Bukan nasi kan? Allah yang mengenyangkan, bukan nasi. Itu fardu ain. Fardu ain tu rasa ke tahu? Tahu. Kalau rasa, jangan habis tu. Masa bila kita rasa? Tahu. Jadi bila tahu, fardu ain dah lepas. Rasa bahas tasawuf. Dan ianya bukan fardu ain. Samalah juga ni. Masa sembahyang, masa nak takbir tu, kena rasa satu-satu perbuatan sembahyang, berdiri, baca apa semua. Lepas tu bulatkan dekat hati. Bulatkan kat hati sampai jadi macam mana bulat kat hati tu? Jadi ni pun ayat-ayat tok guru ni. Buat tak pernah pun. Dia kata kalau ingat tak tuku rumah, tungku. Dulu lah tungku. Sekarang tahu tungku mana? Tungku rumah dapur. Mana ada? Keluar tungku sikit. Kejap. Belum lagi. Mana ada? Terus ada. Dah jadi bulat. Sembahyang Zuhur. Terus ada dah. Sembahyang Zuhur tu berdiri rukuk. Kesedaran tu ada. Bukan tahu. Tahu semua orang tahu. Kata, kat rumah tu ada tonggeh tu. Ada kat tonggeh kat rumah? Kat dapur? Ada. Dia keluar tonggeh macam mana? Dia bukan keluar. Okey, warna hijau. Tak tahulah, belum lagi, tak naik lagi, tak tahu tinggi mana. Tinggi mana? Tak tahu lagi. Tak ada. Dia terus ada. Bila sebut itu, automatik ada dalam kepala, sedar, dalam tu ada gas. Gas tu akan habis. Kalau habis, dia boleh tukar harga dia berapa semua. Bentuk dia semua ada, warna semua ada. Dah. Macam tu lah sembahyang. Nak bulat kan macam tu. Bulat. Sebab tu kata hakiki lah. Lepas pada tu, takbir Allah tu, masa tu masuk semua tu. Dekat Allahu Akbar. Kesedaran sembahyang, satu-satu rukun yang nak buat. Termasuk sunat. Masuk semua ada dalam sembahyang. Dalam takbir tu. Allah tu ada. Tu kata mustahil untuk dilakukan oleh orang awam kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Dia panggil orang khawas, orang yang dipilih, yang ditakhsiskan, yang dikhususkan oleh Allah, orang yang ada maqam di sisi Allah, para wali memang boleh. Dan istidhar urfi. Yang ni kita nak bahas ni. Ni yang kita. Itu disediakan rupa sembahyang dengan segala rukunnya atas jalan ismal, yakni terhimpun dan dengan keadaannya fardu dan sunat zuhur atau asar. Yang ni senang aja, iaitu tahu. Tahu. Yang naknya aku sembahyang fardu zuhur, okey?
Lepas tu tahu tak rukun-rukun? Tahu. Ada tak kesedaran? Tak ada. Tahu? Tahu. Tahulah kalau tanya. Apa rukun ni? Berdiri, rukuk, i'tidal. Kan tahu? Tahu. Tapi masa takbir tu ada? Mana ada? Sekaligus lah. Bila sebut Zuhur tu lah. Maka, tak ada masalah. Boleh. Untuk orang awam. Macam orang gila kereta tak? Bila sebut gila kereta ni memang minat sungguh ke kereta. Bila kita kata kereta Honda apa? Honda apa? CR-V. Betul? Tak ada. Oh, tak ada Honda. Bila kita sebut orang gila motor kan? Motor. Orang gila motor tak ada sini hari ni pula. Sebut RZ. Dia gila sungguh. Ni gila sungguh lah, bukan naik aja. Dia tahu pistonnya, dia tahu ring tak ring, bunyi ting 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 ting, piston ring, dia tahu semua. Exhaust semua dia tahu. Dia sebut. Kalau orang gila semayang gitu lah. Sebut solat Zuhur. Gitu lah. Dia tahu habis. Gitulah lebih kurang. Macam mana kita nak bagi contoh. Dia ingat habis. Dan muqaranah habis urfiah ni dia tahu, cuma ketika takbir tak ada takbir Zuhur lah. Saja aku solat fardu Zuhur. Zuhur tu apa? Zuhur tu sembahyang berdiri rukuk tahu. Tapi masa takbir tak ada benda tu. Dia panggil urfiah, memadai bagi orang awam, boleh lah. Dan muqaranah hakikiyah. Muqaranah hakikiyah ni pun tak boleh buat juga. Itu disertakan yang tadilah, menyahajakan perbuatan yang disediakan di atas jalan tafsir itu dengan segala suku-suku takbir. Tak tahu nak cakap dan tak tahu nak buat macam mana. Bayang, imagine apa yang kita nak buat, bulatkan kat hati apa yang kita nak buat. Apa ni nak buat ni dalam sembahyang dengan takbir apa semua. Bermula A sampai Ra penuh. Nak cakap tak reti. Penuh. Muqaranah hakikiyah. Dan muqaranah urfiyah. Loh, dah sejam dah. Dah. Cap. Dan sejam lebih. Dan muqaranah urfiyah itu ini pun dah sembang tadi. Itu disertakan menyahaja perbuatan yang disediakan di atas jalan ijmal, atas jalan ijmal lah borong dengan barang mana suku-suku daripada takbir. Aku sembahyang fardu Zuhur tadi letak dekat mana-mana alif lam ha alif kaf bara. Taklah kat mana-mana. Itulah muqaranah urfiyah. Jadi muqaranah istidhar hakiki dengan istidhar urfi cerita lain, iaitu cerita sebelum sembahyang. Istidhar hakiki, kesedaran yang hakiki, yang sebenar. Sedar apa? Sedar nak sembahyang. Sembahyang tu apa? Bermula semua rukun sampai salam semua dah ada dalam kepala dan sentiasa tak lagi-lagi, ada je. Okey? Kemudian takbir Allah terus ada benda tu, tak lepas lagi. Allahu Akbar penuh. Yang penuh tu namanya muqaranah hakikiyah. Istidhar urfi pula yang ada aku sembahyang fardu Zuhur aja. Zuhur tu apa? Zuhur tu kalau korek baru tahu ada rukun apa semua. Tak korek Zuhur je lah. Zuhur je lah. Fardu apa? Fardu aje lah. Kalau korek baru tahu kewajipan. Kan? Jadi aku sembahyang fardu Zuhur, itu je ada. Dah bulat aku sembahyang fardu Zuhur, letak dekat muqaranah urfiyah. Kat mana? Bukan alif lam ha alif kaf bara semua, tak. Pilih mana-mana satu. Dekat Allah lam yang kedua. Allah kat situ letak. Letak istidhar urfiyah pula tu. Dah lah muqaranah urfiyah. Letak istidhar urfiyah kat situ. Teruk sungguh kita. Minimum, paling minimum. Minimum orang awam sah. Sebab itulah susahnya sampai macam ni sekali. Sebab itulah sampaikan walaupun jahil, tak reti, dan tak reti tu sebab malas mengaji sekalipun, sah juga jika dia buat mana-mana satu daripada 35 masuk kat celah-celah mana tadi tu. Tapi kalau Allahu Akbar dia tak niat apa-apa pun tak boleh lah. Dia mesti ada niat. Cuma niat dia tu walaupun dia tak ada baca-baca, tetap juga boleh jadi sah. Sebab niat tu dia lintasan. Cuma nak lintas tu kena tahu apa yang wajib. Dia kata, niat nak sembahyang, jadi Allah sembahyang. Memang betul mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab lain mungkin sah. Sebab mazhab lain dia tak ada macam kita tadi tu. Dia sekadar niat lah. Cuma walaupun begitu, tahu tak apa yang nak diniatkan? Tahu aku sembahyang
tahu nak niatnya sembahyang ni sengaja, bukan sengaja nak sembahyang. Sembahyang pula wajib, kalau tidak tak buat berdosa. Lepas tu sembahyang ni namanya zuhur. Okey lah macam tu. Mazhab lain tak apa. Walaupun dia langgar muqaranah tadi, langgar semua, mazhab lain masih lagi sah. Tapi kalau dia nak niat apa pun dia tak tahu. Dia kata, alah niat ajalah. Niat tu niat. Niat tu apa? Apa yang nak diniatkan? Niat aja sembahyang. Niat sembahyang. Aku sembahyang. Gitu. Macam tu je. Tak sah juga mana-mana mazhab pun. nak bantu dengan mazhab lain pun kena tepatkan dulu yang perlu diniatkan tu apa. Sebab muqaranah ni sampai susah sangat malah mengaji. Allahu akbar. Niat sembahyang. Okey, mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab lain dia kena juga sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Dia kena ada dia punya niat tu. Jadi kena ada aku sembahyang fardu tak ada pun niat. Biasa orang gitu lah. Orang yang tak belajar ni. Sembahyang zuhur tak sah juga, mazhab lain pun tak boleh bantu. Mazhab lain pun tak boleh bantu. Dan yang mu'tamad, Abirah. Dan yang mu'tamad pada mazhab. Dan yang mu'tamad pada mazhab. Mazhab Syafi'iyah. Bahawa tak dapat tiada. Mesti. Daripada istihdar hakiki dan muqaranah. Oh, tu yang mu'tamad. Mu'tamadnya mesti tak dapat tiada. La budda. Mesti. Istihdar hakiki. Mesti. Dan muqaranah hakikiyah. Itulah yang mu'tamad. Mazhab Syafi'i. Sekarang nak pakai mu'tamad ke dhaif? Kalau pakai mu'tamad habislah kita. Dan memadai setengah daripada mutaakhirin. Ulama mutaakhir, ulama yang terakhir, ulama bukan yang mutaqaddimin yang dulu. Mutaakhir yang baru-baru lah. Baru tu mutaqaddimin dengan mutaakhirin ni khilaf ulama. Ada yang kata mutaakhirin ni selepas Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Itulah terakhir punya mutaqaddimin. Mutaqaddimin ni panggil ulama terdahulu. Mutaakhirin ni kita panggil ulama terkemudian, yang baru lah, kita panggil baru. Yang baru 50-60 tahun dia panggil kontemporari. Ada lain beza tiga. Mutaqaddim dulu tu berapa ratus tahun lah? Lupa dah. Yang mana? 500 lah. 500 tahun pertama. 500 tahun pertama, kira carilah Imam Nawawi, Imam Rafi'i, itu last. Border di antara lama dan baru. Jadi masih lagi lama dah. Lepas pada tu dia panggil mutaakhirin. Sehinggalah mungkin 100 tahun ataupun 50 tahun kebelakangan ni dia panggil kontemporari. Jadi mutaakhirin ni macam Syekh Ramli, Ibn Hajar, semua ni mutaakhirin. Dia bukan mutaqaddimin. Ulama Facebook. Itu memang banyak sangatlah. Itu ular dalam semak. Dia kata memadai ulama mutaakhirin. Baru pun lama juga, lama ratus tahun juga. Dia kata memadai, boleh, sah dengan ihtidar urfi dan muqaranah urfiyah. Kalau nak ikut muktamad, maka habislah kita. Habis lah. Nasib baik ada ulama terkemudian. Habis geng yang nak Quran sunnah tu, ambil lah kau muqaranah hakikiyah. Kan nak ambil Quran sunnah kan? Salaf kan, ambil kau salaf. Muqaranah hakikiyah, muqaranah istidhar hakiki. Boleh buat macam mana? Bila kata nak ikut direct Quran hadis kan? Martabat berat. Berat martabat kita, martabat alim ulama, ikut alim ulama. Dia martabat direct kan sana kan? Ambil kau muqaranah, mu'tamad muqaranah hakikiyah, istidhar hakikiyah. Sebab itulah wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu, minta tolong. Minta tolong, wasta'inu bisabri, dengan sabar, wassalah, dan dengan salat. Okey, habis kat situ. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Sesungguhnya solat tu amat berat. Berat, melainkan orang yang khusyuk. Khusyuk tu pula, tak boleh khusyuk macam mana kita pun tak tahulah khusyuk kita. Muqaranah berhenti kat mana ni? Yang ketiga berhenti. Dan yang ketiga. Bagi sembahyang itu qiyam. Dan rukun yang ketiga.
Sampai stesen dia, berdirilah pula. Qiyam dia panjang tak? Oh, cerita pasal semayang atas kursi balik. Allah, semayang atas kursi ni masalah lagi. Yelah, bila qiyam berdiri, dia akan bincang lah kalau tak boleh berdiri. Kalau tak boleh duduk, automatik kena cerita atas kursi. Kita cerita secara detailnya solat atas kursi tu macam mana. Sejam lebih juga. Itu dalam tuan rumah tak ada pun sejam lebih kat tu. Kalau tuan rumah ada, tuan rumah tengok online. Tak jadi tuan rumah ni. Tangguh dulu, kita sambung akan datang. Kita sedangkan tasbih kafarah dan